Baik, sekiranya khabar satu perkataan. Tadi ya, khabar mufrad ya. Maka mubtada dan khabar mestilah sama dari segi jantina dan bilangan. Okey. Tengok contoh, kita kata khabar mufrad ya, mana satu jenis perkataan. Contohnya kita kata al-qalamu jadidun. Ini khabar mufrad. Saya bagi dengan simbol satu. Khabar mufrad maka dia kena sama dari sudut jantina dan bilangan. Jantina kalau perkataan ini muzakkar, yang ini pun muzakkar. Kalau yang muannas, contoh kita kata al-mudarrisatu. Cikgu perempuan itu jamilatun. Ini dia jantina. Kalau yang ini muannas, yang ini pun muannas. Yang ini muzakkar, yang ini muzakkar. Okey. Kalau bilangan pun sama. 2. Al-qalamani. 2 batang pen itu jadidani. Jadidani. Sama juga dengan ayat di sini. Al-mudarrisatani. 2 orang cikgu perempuan itu jamilatani. Cantik. Begitu juga kalau banyak. Contohnya al-aqlamu. Pen-pen itu jadidatun. Pen-pen itu baru. Okey. Dekat sini kita akan bincang kemudian ya. Kenapa dia jadi datun? Okey, kenapa dia jadi datun? Kalau kat sini al-mudarrisat. Cikgu-cikgu perempuan itu jamilat. Cantik belaka. Okey. So samalah. Ini ramai, ini pun ramai. Okey, dekat sini kita nak bincang tadi, kita kata mengapa, mana saya punya mata keza pen saya ni. Okey, al-aqlam, mengapa al-aqlam tu banyak pen tapi jadi datun, jadi perkataan muannas kan? Satu, jadidah tu satu kan? Kerana setiap perkataan jamak taksir, ni jamak taksir. Ya, jamak taksir, dia punya khabar akan jadi mufrad. Satu, maksud kita buat satu lah. Akan jadi satu dan muannas. Itu kaedah dia. Okey. Jamak taksir, maka khabar dia akan jadi satu. Maknanya mufrad, muannas. Jadi jadi datun tu muannas lah. Perkataan adata marbutah adalah muannas. Okey, tengok. Khabar isim kata nama tiada alif lam. Okey, mana sambungan dia? Okey. At-talibu mujtahidun. At-talibu mujtahidatun. Al-qalamu jadidun. Ini contoh untuk menunjukkan kalau ini khabar itu khabar yang dari jenis isim kata nama. Bukan khabar fi'liyah ya. At-talibani mujtahidani. 2 orang pelajar lelaki itu bersungguh-sungguh. Begitu juga kalau ayat itu muannas, at-talibatani mujtahidatani. Begitu juga kalau 2 benda itu, benda kan, al-qalamani. 2 batang pen itu jadidani. Kalau ramai, at-tullabu mujtahidun. Pelajar-pelajar lelaki itu bersungguh-sungguh. Yang ini pun ini jamak, ini pun jamak. Mubtada jamak, khabar pun jamak. At-talibatu mujtahidat. Pelajar-pelajar perempuan itu bersungguh-sungguh. Yang ini jamak, yang ini pun jamak. Tapi bila dekat sini al-aqlamu jadidatun. Tengok. Kenapa dia tak kata al-aqlamu jadiduna ke? Jadidat ke? Tak boleh. Sebab jadiduna, jadidat tu untuk manusia. Ya, manakala benda yang tidak berakal benda lah. Apabila kita nak jamakkan dia, nak berikan khabar kepada dia, mestilah khabar itu mufrad muannas, iaitu jadidatun. Tengok, sekiranya khabar ya, satu perkataan dan mubtada'nya ialah jamak yang tidak berakal. Ini al-aqlam tu jamak yang
tidak berakal. Maka khabarnya mestilah satu perempuan. Apa makna satu perempuan? Maksud satu perempuan tadi muannas lah. Mufrad muannas. Rujuk contoh yang keempat. Inilah al-aqlamu jadidatun. Kita boleh buat contoh lain. Tengok, kita kata al-maktabu saqilun. Meja itu berat. Ini mufrad. Kalau dua, kita nak kata dua buah meja itu berat. Al-maktabani thaqilani. Dua buah meja itu berat. Ini dua. Tapi kalau banyak meja berat, kita nak kata apa? Dia akan jadi al-makatibu. Meja-meja itu thaqilatun. Dia akan jadi mufrad muannas. Ya, thaqilatun mufrad muannas sebab ada ta marbutah. Kenapa begitu? Kerana perkataan makatib ialah jamak taksir. Jadi bila jamak taksir, jamak tidak ghair aqil. Tidak berakal. Bila ghair aqil, maka dia akan pergi kepada khabar dia akan pergi kepada mufrad muannas. Okey, itu contoh yang boleh kita bawa di sini. Ada lagi keterangan? Okey, habis. Baik, kita bincang contoh ayat di bawah. Al-jumlah ayat, tengok. Al-muallimu jamilun, cikgu tu handsome. Okey. Dia punya mubtada mana? Muallim. Kategori mubtada itu ialah isim yang mempunyai alif lam. Al-muallim. Khabar dia apa? Jamilun. Kategori khabar? Khabar satu perkataan. Iaitu khabar jumlah, khabar mufrad. Khabar mufrad. Boleh tengok dalam video sebelum ni, ada saya dah buat senarai. Khabar mufrad. Kenapa nama khabar mufrad? Khabar ni dalam bentuk perkataan. Dia bukan ayat. Okey. Ayat yang kedua, mudirul madrasati dhahaba ilal madrasati. Mana mubtada? Mudirul madrasah. Mudir sekolah, pengetua sekolah. Apa kategori mubtada ni? Idhafah. Mana idhafah? Mudirul madrasati. Jadi mudir mudhaf, madrasah mudhafun ilaih. Jadi kedua-duanya ini dipanggil frasa, frasa yang bukannya ayat, belum lengkap lagi. Jadi frasa ini menjadi mubtada. Okey. Mana khabar? Dhahaba ilal madrasah. Kan? Satu rangkai ayat ni adalah khabar. Iaitu apa jenis khabar dia? Khabar fi'il. Khabar jumlah fi'liyah. Iaitu khabar ayat fi'il. Dhahaba ilal madrasah. Yang ketiga, hadhihi sayyaratul mudiri. Mana mubtada? Hadhihi. Maknanya ini. Apa kategori mubtada? Kategorinya kategori isim isyarah. Mana khabar? Sayyaratul mudir. Khabarnya jenis apa ni? Khabar dia adalah isim juga. Khabar mufrad, tetapi dia berlaku idhafah sikit di situ. Sayyaratul mudir. Hadhihi sayyaratu al-mudir. Ini kereta pengetua. Jadi inilah khabar. Kalau kita nak cari kategori 4 tadi, khabar mufrad, khabar jumlah ismiyah, khabar jumlah fi'liyah, khabar syibih jumlah, maka kita letak sayyaratul mudir ni dalam kategori khabar mufrad. Sebab dia bukan ada ayat pun. Dia tak ada ayat, tak ada jumlah ismiyah, tak ada jumlah fi'liyah, dan dia tak ada huruf jar untuk kita katakan dia sebagai khabar syibih jumlah. Baik, yang keempat, dzalika talibun. Itu pelajar lelaki. Mana mubtada? Dzalika. Apa jenis mubtada? Mubtada dia berjenis isim isyarah. Mana khabar? Talibun. Apa jenis khabar? Khabar mufrad ataupun khabar satu perkataan. Yang kelima, ana tabibun najihun.
Mana mubtada? Ana, saya. Kita mula ayat tu dengan subjek yang bernama ana, saya. Okey. Apa jenis mubtada? Jenis dhamir. Tabibun najihun. Mana khabar? Khabar dia adalah tabibun najihun. Khabar ni jenis apa? Khabar mufrad juga. Ya, khabar mufrad juga. Sebab dia tak ada jumlah ismiyah, tak ada jumlah fi'liyah dan juga tak ada huruf jar. Tapi kenapa ada dua perkataan? Tabibun, dia adalah khabar yang sebenar dalam ayat ini, tetapi khabar ini ada sifat. Ada kata sifat iaitu najihun. Ya. Saya adalah doktor. Asalnya begini je. Asalnya ana tabibun. Saya seorang doktor. Ini mubtada, ini khabar. Tetapi pada hujung lepas tabibun tu ada satu lagi perkataan, iaitu perkataan najih. Saya doktor. Doktor apa? Doktor yang berjaya. Jadi di sini dipanggil kata sifat. Jadi dia adalah sebahagian daripada khabar juga. Ya, saya adalah doktor yang berjaya. Kerana sifat tu sebahagian daripada khabar tadi. Maka tabibun najihun adalah khabar dari jenis isim mufrad, tapi berlaku na'at man'ud ataupun kata sifat. Yang keenam, al-baitu kabirun, rumah itu luas, besar, kan? Mana mubtada? Al-baitu. Apa jenis mubtada di sini? Isim atau kata nama yang mempunyai alif lam. Mana khabar? Kabirun. Khabar jenis apa? Khabar jenis kata nama ataupun isim mufrad. Okey, nak sampai kepada latihan. Ada banyak latihan ke? Tak banyak sangat. Jom saya baca latihan sekaligus dalam satu video ni. Okey. Latihan yang pertama, imla al-faraghat bil kalimatil munasibah. Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Maknanya kena tahu makna. 1, 2, ada berapa ayat ni? Ada lebih kurang 7, 8 ayat. Kena tahu makna. Isi tempat kosong dengan perkataan-perkataan yang kamu pilih di atas ni. Banyak perkataan-perkataan ni isi di sini. Soalan latihan yang kedua. Lengkapkan ayat dengan mubtada ataupun khabar yang sesuai. Maksudnya ada ayat yang kehilangan khabar, ada ayat yang kehilangan mubtada. Tapi dibagi di pilihan dalam kurungan. Pilih mudah saja. Kita boleh kenal dari sudut muzakkar muannas, kita boleh kenal daripada mufrad, musanna dan jamak. Yang ketiga pun sama ayat dia, lengkapkan ayat di bawah dengan mubtada dan khabar yang sesuai. Ada mubtada tapi tak ada khabar. Ada khabar tapi tak ada mubtada. Lengkapkan. Baik. Begitu juga latihan yang seterusnya. Likulli mubtada khabar munasib mimma bainal qausain. Setiap mubtada ada khabar yang bersesuaian yang boleh dipilih dalam kurungan. Kita boleh tengok ayatnya. Al-amilan, maknanya dua orang pekerja. Maksudnya musanna, kan? Maka bila kita tengok dalam kurungan ada 3 pilihan ni. Zahabu boleh ke? Sesuai ke? Tak boleh sebab zahabu tu ramai. Di sini 2 orang je. Okay. Najihun tak boleh. Najihun seorang. Di sini 2 orang. Maka kita tengok ummuhuma jamilatun. 2 orang pekerja itu, ibu mereka berdua cantik. Jadi ummuhuma jamilatun adalah jawapan. Jadi kamu kena tengok segala sudut. Perkataan tu kalau mufrad, jadi cari jawapannya mufrad. Kalau jamak, cari jawapan jamak. Kalau musanna, cari jawapan musanna. Kalau muzakkar, cari jawapan muzakkar. Kalau muannas, cari jawapan yang muannas. Jadi kena tengok semua sudut untuk mengisi jawapan bagi latihan ini. Okey. Wallahu alam, apa saja persoalan boleh tanya dalam grup. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.